kita dapat manfaat dan juga kebaikan daripada pengajian ini, insya-Allah. Majlis tanpa melengahkan masa dengan segala penuh hormat dan ta'zimnya mempersilakan kepada Al-Fadilah Ustazah untuk menyampaikan ceramahnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dahulu saya mohon maaf di atas kelewatan tiba di sini. Setibanya di Sarawak, setibanya di airport tadi, terus ada satu program yang mana di kampung apa tu? Senah Rayang. Senah Rayang. Daripada kampung tu sampai kembali di sini lebih kurang pukul 5.30. Kemudian begitu begini, tadi sudah siap cepat-cepat dah selepas maghrib, solat semuanya. Lepas tu menunggu makanan sebab sudah kelaparan. Makanan pula sampainya lambat. Jadi di situ sampai saja, terus dalam sekejap isi perut sikit sebab saya pun ada gastrik kalau tak makan. Jadi minta maaf banyak-banyak. Subhanallah, alhamdulillah. Okey, kita mula ya. Saya sebenarnya masih terkejut dengan suasana depan saya ni, pemandangan di depan saya ni. Betapa ramainya kehadiran muslimat khususnya. Sudah lama kita menanam rasa rindu kan? Rindu, sayang. Dan ini adalah malam pertama saya, kuliah pertama untuk musafir ilmu ini. Jadi saya tidak menjangkakan kehadiran muslimat sebegini. Walau bagaimanapun kita raikan kehadiran muslimin, tu yang saya takut nak tengok sebelah sini ya. Tapi saya tengok perempuan lebih majoriti lah. Masya Allah, Allahu Akbar. Okay. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Allah yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baik kejadian. Allah yang telah mentakdirkan pada saat ini kita beriman kepadanya, kita menyembahnya, kita bersujud kepadanya. Dalam waktu yang sama masih ramai lagi manusia di muka bumi Allah ini tidak mengenal Allah itu Tuhan. Tidak tahu bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Tidak mengenal bahawa agama ini adalah agama yang benar. Dan Al-Quran itu adalah kitab, satu-satunya kitab yang benar pada hari ini. Rujukan dan semuanya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memilih kita sampai saat ini melalui jalan-jalan kebenaran. Dan di antara tanda-tanda yang Allah berikan kebaikan kepada seseorang, sebagaimana dalam sabdanya, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihin." Barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan, Allah ingin berikan kelebihan, keistimewaan. Kebaikan ni umum, kebahagiaan. Subhanallah, yufaqihu fiddin, Allah berikan dia kefahaman dalam agama. Jadi kita hadir pada malam ini kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita yakin, kita beriman bahawasanya Allah sangat suka kita hadir majlis ilmu. Allah sangat suka kita hadir ke rumahnya masjid. Lalu kerana kita ingin menjadi hamba Allah yang dicintainya, kita hadir di sini. Sebab itu pentingnya kita perbetulkan niat, jelaskan niat. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ingin membakar rumah salah seorang daripada saudara ataupun sahabat yang tidak menunaikan solat berjemaah di masjid. Subhanallah, sebab itu ada sebahagian pendapat ulama mengatakan solat sah bagi seorang lelaki
di rumahnya tetapi tidak diterima oleh Allah. Ada sebahagian ulama mengatakan sampai peringkat wajib solat berjemaah 5 waktu itu. Subhanallah, kerana melihatkan kesungguhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita bukan berpegang kepada wajib lah. Namun bila Rasul tunjukkan kenapa sehingga diperintahkan supaya dihitung ataupun dikumpulkan kayu api untuk membakar salah seorang sahabat Nabi yang tidak solat berjemaah di masjid. Tetapi Nabi tidaklah melakukan, tidak membakar, tetapi menunjukkan. Dan dalam sabda Nabi SAW, sekiranya kamu tahu nilai solat berjemaah di masjid, kamu akan mendatangi rumah Allah masjid ini dalam keadaan merangkak sekalipun kamu akan datang. Maksudnya tak boleh jalan dah, tak boleh mengesok-ngesok dah, merangkak je boleh, kamu tetap akan sanggup datang. Dan Nabi menyambung lagi dalam hadis yang sama, sehingga kamu sanggup mencabut undi. Maksudnya jika Allah buka hijab kelebihan orang yang hadir ke rumah Allah masjid, nescaya manusia akan berebut-rebut sampai tidak muat tempat, sampai perlu cabut undi nama siapa yang naik untuk dibenarkan solat di dalam masjid. Sekiranya Allah buka hijab, betapa besarnya kelebihan. Kerana itu di sana ada hadis Nabi, dan bukan semua orang beriman, yakin dan benar-benar percaya. Yang mana Nabi bersabda, barang siapa melangkah menuju ke rumah Allah, seperti mana langkah kita pada malam ini, diampunkan dosa-dosanya, dinaikkan darjatnya, dan dicatat setiap langkahnya pahala sedekah. Dan bila kita berada di rumah Allah dan berdiam di rumah Allah seperti saat ini, didoakan oleh para malaikat. Tapi Allah tutup, kita tak nampak betapa ramai malaikat ada bersama, dan kita tidak mendengar doa malaikat itu secara langsung. Di sinilah yang membezakan orang yang beriman ataupun tidak. Orang yang beriman, dia paksa diri dia istiqamah untuk hadir ke masjid, ke rumah Allah. Bagi lelaki sekian, tapi bagi perempuan selamat daripada fitnah. Fitnah apa yang kita dapat jika datang masjid? Kita datang masjid ini dengan keadaan menutup aurat. Kita datang pula dengan suami, kan, datang pula sekian-sekian, pintu pula berbeza, ruang solat pun berbeza. Fitnah lebih banyak di shopping kompleks, betul kan? Lebih banyak di tempat pelancongan. Lebih banyak fitnah itu di luar, bukan di masjid. Tetapi kita lebih suka menggunakan perkataan fitnah, bimbang fitnah. Sedangkan juga dituntut, kerana itu di zaman Rasulullah juga ada ruang solat untuk wanita. Dan Rasulullah pernah berpesan kepada sahabat, jangan kamu menghalang wanita-wanita kamu, isteri kamu untuk mendatangi rumah Allah, mendatangi masjid untuk solat berjemaah. Muslimin muslimat, bila kita berada di masjid, didoakan oleh malaikat dengan 3 doa. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa tub alaihi. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, dan terimalah taubatnya. Kita sendiri punya dosa, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat, kita sendiri tidak kuat memohon ampun dengan Allah. Betul atau tidak? Kita mungkin mohon ampun, ya Allah ampunilah, astaghfirullahalazim, Allah maghfirlana zunubana. Itu pun ringan-ringan je, baca santai-santai saja. Bukan dengan menangis teresak-esak, bukan dengan bersungguh-sungguh berjam-jam. Mungkin 5 minit, 10 minit, rutin yang biasa. Bukan daripada hati yang menyesal sungguh-sungguh. Tetapi bila kita berada di masjid, malaikat mendoakan, ya Allah ampunilah dia, kemudian rahmatilah dia. Kita tahu kita tidak boleh masuk syurga Allah tanpa dengan rahmat Allah. Kita pulang dengan rahmat Allah. Kita ada satu tiket yang besar untuk masuk ke syurga Allah, dengan hadirnya kita ke majlis ilmu, hadirnya kita di rumah Allah seperti saat ini. Jadi apapun sebab muslimin muslimat datang. Mungkin muslimat dah berbulan tak datang selepas Ramadan, malam ni baru sampai semula. Wallahu a'lam, mungkin asbab saya menjadikan puan-puan, ibu-ibu semangat. Asbab itu biarlah kekal menjadi sebab. Sekarang perbetulkan niat kita. Kita datang kerana Allah, mengharapkan pengampunan Allah, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Muslimin muslimat, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu Masjid Darul Hana Patingan,
Dan saya baru tahu hari ini bahawasanya Sarawak diberi gelaran Darul Hana. Masya Allah. Dan masjid ini mengambil sempena Darul Hana itulah. Masjid Darul Hana Patingan Patingan Kuching. Ini masih Kuching kan? Kuching Sarawak. Tuan Haji Zamhari bin Hashim merupakan pengurusi masjid, Barisan Ahli Jawatankuasa Masjid, Barisan aktivis NGO Sahabat Amal Care Sarawak. Seterusnya muslimin muslimat yang hadir di sini ataupun secara online. Tadi itu yang bercakap itu imamnya, imam besar masjid ini. Nampak tu besarnya. Subhanallah. Ya, besarnya itu pada saya tak tengok sangat. Kenapa gelap ya? Masa orangnya besar ya? Subhanallah. Masa besarnya itu pada izahnya. Boleh terlihat pada jubahnya. Saya tengok sekilas kan. Pada jubahnya sudah tentu mesti ada image. Imam image-nya macam mana, Bilal image-nya macam mana, muslimat image-nya macam mana, pendakwah image-nya macam mana. Subhanallah, wanita-wanita salihah image-nya macam mana. Sebab di situ ada kemuliaan. Sebab itu Allah berfirman, subhanallah, sebaik-baik pakaian adalah pakaian taqwa. Kadang-kadang sebab pakaian tu kita malu nak buat maksiat. Bila kita pakai ringan-ringan, dedah sikit-sikit saja, bukan dedah semua, dedah lengan je. Cara jalan kita pun sudah lain, cara cakap pun sudah lain, cara lenggok-lenggok pun sudah lain. Ada hari kita pakai gelap, labuh, longgar, jalan pun rasa solehah je kan. Ya, subhanallah, sebab pakaian itu mempengaruhi dalaman kita, ketakwaan kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu Rasulullah sangat menjaga image pakaian, kekemasan, kebersihan, warna-warnanya. Isteri Nabi pun sama, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, tajuk kita pada malam ini dan masa mungkin tinggal lebih kurang 30 minit. Betul ke 30 minit? Ke tak sampai? Isyak pukul berapa? Pukul 8. Lagi 5 minit, lagi 10 minit. Okey. Tajuk kita ialah tapi boleh lebih sikit. Boleh ya imam? Saya tak berani tengokkan imam. Mana imam besar tadi? Sudah mengecil ke? Subhanallah. Okey, Masya Allah. Ini pun nampak macam imam juga. Ya. Ada sebalik, Masya Allah. Nampak jubah. Allahu Akbar. Warga Sarawak ni memang sangat periang. Maksud periang tu macam mana? Saya jumpa di airport bila sampai ustazah. Macam tu kan. Saya kata sebab itu ibu-ibu tu 50 lebih 60 dia nak pergi berjalan ke sama-sama grup tu nak pergi ke ni. Oh, riang. Suara tu macam saya kan kita kalau airport senyap, tak bising kan. Oh, okey, ceria, riang dan semangat tu. Cara wallahu alam yang menyantuni kami tu bersungguh-sungguh, buka pintu bersungguh, jemput masuk bersungguh. Saya pun jadi bersemangat. Saya pun kena jalan pun kena semangat macam orang Sarawak. Subhanallah, Allahu Akbar. Mungkin rumputnya memang daripada jiwa yang banyak berjuang. Apabila kita di kalangan yang minoriti, agama yang minoriti banyak berjuang. Ia bukan mungkin semudah seperti di Semenanjung dalam melaksanakan, dalam menghidupkan syiar Islam contohnya. Jadi bila jiwa pejuang ni dia berbeza. Sentiasa bekerja keras. Subhanallah, alhamdulillah. Okey, tajuk kita adalah korban dunia, satu rahmat semua dapat. Muslimin muslimat, kita tinggal berapa hari lagi untuk ibadah korban. Hari ini berapa Zulkaidah? Hari ini 23 Zulkaidah. Khilaf ulama. Ada 23, ada 24. 24. Tak kira hari ke kira maghrib? Oh, kira maghrib 25. Kira hari-hari ni 24 Zulkaidah. Okey, tak apa. Saya hujung bulan ni, ini bulan 6. Hujung hari terakhir kita masuk 1 Zulhijjah, betul? Kita masuk 1 Zulhijjah. Jadi kita semua tahu siapa yang sudah berniat untuk melakukan ibadah korban. Baru niat, belum bayar lagi sebab kita ada masa. Ada orang bila 10 Zulhijjah hari raya korban tu barulah dia tengok orang buat korban, barulah dia nak cari binatang korban. Boleh lagi tak?
Boleh tak? Korban tempohnya berapa hari? 3 ke 4 hari? 4 hari. Ini ustazah ya? Ustazah. Subhanallah. Banyak tahu. Tolong saya ya. 4 hari. Sebab kita ada orang buat korban hari raya pertama, hari raya kedua, hari ketiga sampai sebelum asar hari raya ke 4. Subhanallah. Allahu Akbar. Betul tak ni 4 hari? Betul ya? Saya pula jadi confused. 3 hari ke 4 hari? Subhanallah, muslimat, kita tahu bila kita sudah berniat untuk buat korban, bila 1 Zulhijjah ada perkara-perkara sunat yang perlu kita buat. Antaranya tidak memotong apa-apa rambut ataupun kuku pada badan kita. Kalau lembu ataupun kambing binatang korban, kuku, tanduk, bulu-bulunya akan menjadi saksi di mahsyar kelak bagi kita yang melakukan ibadah korban. Tapi kita tidak ada tanduk lah. Simboliknya, muslimin muslimat, apabila kita menahan diri lebih kurang 10 hari daripada tidak memotong kuku. Jadi sehari sebelum potong siap-siaplah, takut terlalu panjang. Walaupun wanita itu haid, boleh saja potong dengan niat supaya tidak mendatangkan fitnah. Sebab orang nampak, pakai elok tapi simpan kuku panjang, itu menyalahi sunnah. Takkan kita nak bagi tahu uzur, kan? Nak tulis saya uzur. Jadi kita boleh saja potong sebab 10 hari lagi tidak mau potong ni, nak jaga ni. Kerana itu perlu satu penahanan diri daripada tidak potong ni, kena tahan ni. Mungkin kena pindah sini lah. Lepas ni buat satu je sebab saya memang ngadap sini ya, ngadap muslimat. Jadi sini tak nampak live-nya. Pindah sini Syirah. Okey. Subhanallah. Antara hikmah besarnya bila kita melakukan perbuatan menahan diri daripada potong bulu, potong kuku, bila kita dah melakukan ibadah kurban, lalu kita boleh potong, kita fresh. Seumpama kita ni akan tumbuh sesuatu bulu-bulu dan juga kuku-kuku yang baru. Kita buang yang lama tu. Kita membuang kotoran-kotoran pada badan kita. Simboliknya bulu-bulu yang perlu dipotong mengikut sunnah tu, dan kuku-kuku itu kotoran pada badan kita. Dan sebaik saja binatang korban kita disembelih, sama ada kita pasti atau tidak. Contohnya buat korban luar negara, kita pun tak pasti adakah korban kita sudah disembelih pada hari pertama ke hari kedua ke, wallahu alam. Tapi kita kira-kira insya-Allah lepas tu kita memotong, ibarat kita menyuci dan membersihkan diri kita. Kerana dalam satu hadis Nabi SAW, sesungguhnya tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah bila tibanya Aidul Adha, melainkan kamu melakukan ibadah kurban. Sesungguhnya binatang korban itu, tanduknya, bulunya, kukunya akan datang menjadi saksi di mahsyar kelak. Dan sebelum darah binatang korban itu jatuh, menitik di atas bumi, rahmat Allah, redha Allah sampai dulu kepada kita. Nak kata dekatnya kita dengan redha Allah, kalau kita sembelih, ibu-ibu pernah sembelih tak? Siapa pernah sembelih ayam? Saya tanya orang lelaki juga. Siapa pernah sembelih ayam? Angkat tangan. Ayam pun tak pernah. Takut? Pernah sembelih ayam? Tak. Makan ayam? Makan. Siapa pernah sembelih kambing? Angkat tangan. Ikan je? Ada sembelih ikan? Mungkin ikan di Sarawak ada leher ya? Saya tak pernah jumpa ya ikan. Sebab tu orang tanya, kenapa ikan tak perlu sembelih? Boleh nak sembelih kalau ada leher. Tapi memang ikan tak ada leher. Subhanallah. Siapa pernah sembelih lembu? Mesti ada kan orang lama imam-imam. Subhanallah. Jangan terkejut ni saya nak cakap ni. Saya ayam pun saya sembelih, kambing biri-biri pun saya pernah sembelih, lembu pun saya pernah sembelih. Ada orang kata, ustazah ni kasar sembelih lembu. Orang yang sembelih sebenarnya jiwanya makin halus dengan sifat ihsan. Kenapa saya boleh jadi sampai sembelih lembu? Kami ada ladang ternak Umar. Pada tahun lepas, binatang korban yang orang melakukan korban mai ladang ternak di Kuala Selangor itu lebih kurang dalam 700 ekor. Itu lembu, kambing saja. Penyembelih sudah tak larat. Dan dulu saya pernah kerja di JAKIM.
Bahagian halal, saya yang bagi sijil kepada juru sembelih, tauliah sembelih. Jadi saya ceramah, lepas tu saya tengok orang menyembelih, asalnya saya pun takut, darah, takut tengok tak sampai hati. Tapi sebab kita yang nak bagi tauliah, kita yang kena tengok orang itu sembelih betul atau tidak. Jadi saya juga melalui pengalaman belajar sembelih, supaya kita boleh cakap sebagaimana yang kita lalui, proses yang kita lalui. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan tahun lepaslah saya cuba belajar, memang kena guna tenaga yang betul, cara sembelih betul, pegang yang betul. Subhanallah. Dan hukum wanita sembelih, hukumnya harus tidak jatuh sampai peringkat makruh kecuali sebab-sebab tertentu. Sebab berlaku di zaman Rasulullah, wanita sembelih, lalu ditanya kepada Rasulullah bagaimana perihal sembelihan wanita. Lalu Rasulullah kata, makanlah. Maksud Rasulullah tidak mengatakan ia dilarang ataupun ia tidak bagus, dengan syarat wanita itu yakin dan dia boleh melakukannya dengan baik. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya nak cerita juga sikit nanti pasal kelebihan sembelih dalam Islam ni, yang menjadi satu bukti kehebatan dan dibuktikan oleh orang bukan Islam. Sampai mereka mengiktiraf sembelihan di dalam Islam, cara bunuh binatang mengikut kaedah Islam adalah the best, yang terbaik, menyebabkan binatang hilang rasa sakit. Okey, sebelum itu, muslimin muslimat, kita ada lebih kurang untuk ibadah korban 2 minggu lah lebih kurang. Saya tak pasti di kalangan kita ini berapa orang sudah nekat betul-betul buat korban. Ada yang angkat, subhanallah. Terima kasih yang angkat. Kalau kita bincang tentang apakah hukum ibadah korban, mazhab Hanafi, ini bukan nak cerita semua mazhab ni, maksudnya ada pendapat mazhab muktabar mengatakan hukum melakukan ibadah korban bagi yang mampu wajib. Namun kita berpegang kepada mazhab Syafi'i, kita mengatakan ia adalah sunat muakkad yang sangat dituntut. Tapi kenapa ada imam mazhab yang muktabar mengatakan ia wajib? Kerana di sana ada perkataan sabda Nabi SAW, barang siapa apabila tiba Aidul Adha dalam keadaan dia mampu dan dia tidak melakukan ibadah korban, jangan mendatangi tempat solatku. Maksudnya Nabi kata jangan datang solat, jangan datang masjid. Soalnya janganlah, Rasulullah enggan berjumpa. Soalnya Rasulullah marah, ada perasaan geram, mungkin begitu. Mampu tetapi enggan, sengaja tidak menunaikan ibadah korban. Sebab itu sebahagian ulama muktabar mengatakan wajib. Sebab Nabi melarang orang yang mampu tapi enggan, sengaja, maka jangan datang ke tempat solatku. Tempat solatku di mana? Di masjid. Allahu Akbar. Bagi orang beriman, bila kita dengar hadis ini, kita ambil serius. Bagi orang Muslim, belum tentu. Sebab itu kita tidak boleh kekal menjadi orang Islam sahaja. Kita perlu naik tingkatan orang mukmin, orang yang beriman. Dan saya percaya bila kita beriman dan yakin betul-betul kelebihan melakukan ibadah korban, sebagaimana dalam hadis yang pertama tadi, kita akan bersungguh-sungguh mengumpulkan harta. Bahkan mungkin kita sanggup gadaikan emas. Apa sangat emas dibandingkan redha Allah? Apa sangat emas dibandingkan binatang korban itu akan jadi saksi di mahsyar kelak? Apa sangat emas dapat cintanya Allah? Sebab Nabi sebut tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah bila tiba Aidul Adha melainkan melakukan ibadah kurban. Memang kita boleh buat ibadah lain. Kita boleh zikir, kita solat, kita takbir, kita itu, kita ini, solat sunat. Tetapi tidak ada ibadah bila hadirnya Aidul Adha melebihi kelebihan, fadilat, keutamaan ibadah kurban. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya nak menjawab di antara persoalan yang masyhur bila datang ibadah korban. Adakah pahala korban itu boleh dikongsi-kongsi dalam sebuah keluarga? Dan jawapannya jelas. Alim ulama dah jawab secara jelas. Berdasarkan hadis Nabi yang sahih, berdasarkan perbincangan alim ulama. Contoh, sebuah keluarga yang tidak ada kemampuan untuk setiap ahli keluarganya untuk buat ibadah korban. Cukup sekiranya satu orang wakil, mungkin ayah,
Mungkin nama bahagian korban itu atas nama ibu, boleh nama siapa-siapa. Tetapi ketika melakukan niat untuk lakukan korban, maka diniatkan, ya Allah, korban ini untukku dan seluruh ahli keluargaku. Maka dibenarkan, itu jelas, tidak perlu ragu-ragu. Sekiranya kita berada dalam keadaan tidak mampu, insya-Allah kerana seluruh ahli keluarga ini memberi sokongan. Mungkin ada dia ini bagi 50, ini bagi 100, ini sekian-sekian. Tapi namanya seorang. Bukan semua nama dimasukkan. Tetapi kerana adanya tolong menolong, anta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong di atas perkara kebaikan dan takwa, maka insya-Allah semua dapat pahala mengikut perkiraan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang afdalnya setiap orang buat korban. Tapi jika seorang masa niat, ya Allah, sesungguhnya korban sebagaimana pernah dilafazkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan hadis yang sahih. Nabi pernah melakukan korban dengan 2 ekor kambing putih. Subhanallah. Boleh? Boleh. Okey, Nabi pernah melakukan korban dengan 2 ekor kambing putih. Lalu saat menyembelih, Nabi berniat, ya Allah, terimalah korban daripadaku dan korban untuk keluargaku dan korban ini untuk seluruh umatku. Nabi buat niat 3. Sekalian umat sekali. Maksudnya niat itu boleh dikongsikan. Tetapi bila nama akad itu seorang, subhanallah. Namun yang lagi afdal apabila kita boleh setiap orang melakukan korban. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ada satu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kejap. Ada tak ni? Tak ada. Saya pun tak ingat. Saya tak berani nak baca sebab saya tak hafal lancar. Namun saya ingat maksud dia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya bukan binatang korban, daging korban itu yang sampai kepadaku, tetapi takwa yang sampai. Takwa orang yang berkorban itulah yang sampai kepada Allah. Allahu Akbar. Daripada firman Allah ini, muslimin muslimat sekalian, kita faham tujuan melakukan ibadah korban adalah untuk meningkatkan takwa. Sebab jelas Allah sebut bukan binatang korban itu yang sampai kepadaku, bukan daging tu yang sampai kepada Allah, tapi yang sampai adalah takwa kamu ketika kamu melakukan ibadah korban. Jadi daripada firman Allah ini menjawab beberapa persoalan. Ada orang tanya, Ustazah, mana lebih afdal, korban dalam negara ataupun luar negara? Mana lebih afdal, korban lembu ataupun kambing? Mana lebih afdal, ambil seekor ataupun satu bahagian? Yang pertama, ciri-ciri korban yang boleh dekat dengan takwa adalah korban yang paling hampir dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Rasulullah. Ciri-cirinya mengikut sunnah Nabi SAW. Korban yang mengikut sunnah Nabi. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah niat kita ketika melakukan korban itu? Sebab ramai orang kerana duitnya banyak, dia boleh korban 10 ekor lembu. Duit dia juta, 10 ekor berapa saja. Subhanallah. Tetapi walaupun dia buat korban sebanyak itu, dari sudut takwa dia kepada Allah, dari sudut solatnya contohnya, dari sudut bagaimana dia tu penjagaan auratnya, batas syariatnya, batas pergaulan dan sebagainya, tidak berubah. Jadi dibimbangi ibadah korban yang dilakukan tidak berjaya meningkatkan takwanya. Sebab hari ini ramai yang mampu buat ibadah korban bukan kerana ketakwaan pada Allah, tetapi kerana kemampuan harta. Di sinilah satu ujian dan kita perlu faham. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bukan binatang korban, kamu buat 20 ekor ke, 30 ekor ke, bukan binatang itu yang sampai kepadaku. Tapi yang sampai adalah takwa kamu ketika kamu melakukan ibadah korban. Azannya, Masya Allah. Kita nak beri laluan azan, Ustaz?
Ya, silakan Bilal. Azan, lepas tu kita sambung sikit berapa minit, kita buat kesimpulan. Wallahu alam, insya-Allah. Oh, boleh. Oh, okey, alhamdulillah. Subhanallah. Iya, sebenarnya ayat ni penting. Semua baca doa kan, doa lepas azan. Allahumma rabbal ladzi qadita wa sallallahu alaihi ali sayyidina Muhammadin wasilata wa fadila wa syarafa wa darajata aliyah rafi'ah wa ba'athu wa qamata alladhi wa'ata innaka la tukhlifu al-mi'ad. Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang sahih, dan para alim ulama menyebutkan ini antara dalil yang terkuat. Barang siapa yang inginkan ataupun dalil yang paling kuat yang berkaitan dengan antara yang kuat, dalil-dalil yang memang ia hadis yang sahih. Barang siapa yang ingin mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, barang siapa setelah azan lalu dia membacakan doa yang kita baca tadi tu, maka wajib baginya, Nabi menyebutkan wajib baginya
ataupun layak baginya, ataupun maksudnya mesti, soalannya satu jaminan yang kuat, syafaatku di mahsyar kelak. Subhanallah. Maksudnya selain daripada amalan kita berselawat kepada Nabi, ada di sana hadis Nabi, orang yang paling banyak berselawat kepadaku, orang yang paling dekat denganku di mahsyar. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawat. Namun yang berkait dengan Nabi memberi jaminan syafaat. Perasan tak? Hadis pertama, hadis kedua tidaklah disebut Nabi kata akan dapat syafaatku. Cuma siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Dan orang yang paling dekat denganku di mahsyar kelak adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Namun hadis yang berkaitan dengan perkataan syafaat, syafaat ini membawa maksud syafaat pertolongan, syafaatul kubra, pertolongan yang paling besar di mahsyar adalah syafaat pertolongan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Amalan apa? Nabi bersabda, barang siapa setelah azan lalu dia membacakan doa Allahumma rabb hazi da'wati tamah sampai akhir tadi tu, Nabi baca sampai akhir, wajib baginya syafaatku di mahsyar kelak. Allahu akbar. Kadang-kadang kita beramal tapi kita tidak tahu amalan ini apa dalilnya. Bila kita dah hadir majlis ilmu, sebab itu ilmu nur, cahaya. Bila ada ilmu, cahaya lebih terang. Bila ada ilmu, kita beramal lebih istiqamah. Sebab itu ada orang beramal tapi tanpa ilmu, boleh jadi tak lama amalannya. Tapi bila ada ilmu, lebih istiqamah. Sebab kita tahu betapa besarnya nilai baca doa selepas azan. Lepas tu ambil wuduk, solat kan, semua dah berwuduk. Mungkin ada yang terlupa lepas wuduk untuk baca doa wuduk. Tapi selepas dengar hadis ini, mudah-mudahan kita tidak terlupa. Mudah-mudahan seisi keluarga saling beringat. Kadang saya tanya suami, bang sudah baca doa? Kadang dia tanya saya, kadang kita tanya anak, kadang anak tanya. Sebab kita dah ada sepakat dalam keluarga, tolong saling memperingatkan tentang doa selepas wuduk. Kalau lepas azan, kita macam dengar azan je terus baca. Tapi ramai orang tertinggal doa selepas wuduk. Yang mana Nabi SAW bersabda, barang siapa selepas wuduk lalu membaca doa wuduk. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau hadis Nabi yang sahih setakat itu, tapi kita tambah itu ada riwayat yang lain, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Maksudnya lepas kita berwuduk, kita sebenarnya sedang menggugurkan dosa, lalu kita memperbaharui syahadah. Kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi bersabda akan dibuka baginya 8 pintu syurga. 8 pintu syurga Allah dibuka bagi orang yang membaca doa selepas wuduk. Azan dapat syafaat Nabi. Ambil wuduk sama ada sebelum azan ataupun selepas, terbuka pintu syurga. Maksudnya kedekatan kita dengan syurga ada dalam bermula azan, wuduk, solat. Allahu akbar. Sebab itu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim yang baru kita baca dalam Qiyadus Salihin hari Isnin semalam, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seseorang itu dekatnya dengan syurga ibarat dirinya dengan kasutnya, dan kedekatannya dia dengan neraka pun begitu. Maksudnya kita ni memang dua-dua dekat. Neraka mudah, syurga pun mudah. Nak kata bukan mudah sebagaimana yang kita faham mudah ya, tapi nak kata dekat. Bila kita fahami apakah fadilat-fadilat amalan kita buat, kita boleh lihat luas jalan untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Lepas angkat takbir, Allahu akbar, jangan tinggal Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau setakat itu pun dah sempurna. Kalau tambah lagi, itu memang kita baca firman Allah tu. Qul inna salati wa nusuki, itu kan firman Allah, maka boleh kita baca. Itu ada riwayat yang lain. Tapi kalau sekadar itu pun, Nabi SAW bersabda, adalah kisahnya akan dibuka pintu langit. Pintu langit dibuka bila kita baca doa iftisah. Maksudnya doa sedang diangkat oleh Allah. Dan kita tahu solat itu doa.
Jadi orang yang tahu kelebihan, dia walaupun solat sunat, dia tak akan tinggal. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Barulah baca Al-Fatihah. Kalau boleh panjang sampai habis, subhanallah, itu doa yang sangat hebat. Sebab kalau orang tanya, macam mana nak ikhlas? Buat ibadah korban ni macam mana nak ikhlas? Sebab bila orang tahu kita buat seekor, rasa macam jalan tu tak pijak tanah. Kan, kita nak jaga hati tapi orang puji. Ya Allah, seekor, Masya Allah, Masya Allah, sana puji, sini puji. Susah nak jaga hati. Tapi dalam doa iftitah, ada doanya untuk kita jadi orang yang ikhlas. Apa dia? Inna salati, sesungguhnya salatku. Wa nusuki, dan segala ibadahku. Wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Tuhan, untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Sebab itu kalau orang tanya, mana doa nak jadi ikhlas? Ya, beramal dengan surah Al-Ikhlas. Itu satu. Yang kedua, doa iftitah. Di situ ada doa yang membantu kita untuk jadi orang yang ikhlas. Okey. Ada 10 minit. Imam kata boleh sampai 8.30. Boleh ya ibu-ibu? Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita nak kupas berkenaan dengan takwa tadi. Nabi pernah ditanya, di mana itu takwa ya Rasulullah? Rasul menjawab, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Nabi tunjukkan di hati kita, ataupun disebutkan hati nurani kita, di situlah terletaknya takwa. Takwa bukan terletak pada pakaian, bukan terletak, itu ciri-ciri. Ciri-ciri orang yang bertakwa, pakaiannya tutup aurat, lelakinya pun tutup aurat. Cara berjalan orang bertakwa bukan jalan sombong, mendabik dada. Cara makan orang bertakwa, itu ciri-ciri. Tetapi di mana letaknya takwa? Di hati nurani ini. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi, bagaimana kita nak menaikkan takwa kita melalui ibadah korban? Sebelum saya sampai ni, saya dengar banyak ceramah. Ceramah ustaz ini, ustaz itu, ini sampai tertidur berkenaan dengan korban dan kaitan dengan takwa. Takwa. Subhanallah. Sebab kita tahu tingkatan, kalau kita Muslim, Islam, rukun Islam. Cukup rukun Islam 5, kita Muslim. Masya Allah. Naik tingkatan yang lebih tinggi, mukmin, rukun iman ada 6. Masya Allah. Yakin alam ghaib, percaya pada Allah, percaya kepada Rasul, maksud percaya apa perintah Rasul itu benar, perintah Allah itu benar. Dia bukan hanya pada lidah, perbuatan kita menunjukkan kita percaya kepada Nabi Muhammad. Sebab kalau kita tanya orang yang seksi sekalipun, minta maaf ya, kamu percaya tak pada Nabi Muhammad? Percaya. Kalau kamu benar percaya, kenapa kamu tak buat apa yang Nabi Muhammad suruh? Kenapa kamu masih lagi berpakaian tapi telanjang? Sedangkan Nabi SAW sebut, sesungguhnya ada 2 golongan yang tidak pernah aku lihat. Maksudnya pada zaman Nabi belum ada golongan ni. Pada zaman Arab Jahiliyah, Nabi daripada kecil sampai Nabi dilantik umur 40, ketika umur 40, maksudnya jahil-jahil orang Arab Jahiliyah pun, teruk macam mana pun kehidupan mereka, sembah berhala ke sembah bulan bintang sekalipun, wanita-wanitanya pun tidak ada yang berpakaian tepi telanjang. Minta maaf saya sebut perkataan tu, sebab itulah maksud perkataan Nabi. Nabi kata ada 2 golongan yang tidak pernah dilihat lagi. Kamu tidak pernah lihat lagi wahai para sahabat, dan Nabi pun tidak lihat. Yang pertama iaitu pemerintah yang zalim, yang memukul ataupun menzalimi, umpama seperti ada ambil belati memukul-mukul rakyatnya. Mungkin bukan begitu, kita tak nampaklah ada pemimpin yang pergi pukul-pukul, tetapi dengan ketidakadilannya, tidak amanah dan sebagainya. Dan Nabi sebut golongan yang kedua, yang mana mereka ini Nabi kata tidak mencium bau syurga, dan mereka tidak akan masuk syurga, dan mereka akan masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Iaitu kaum wanita yang berpakaian tapi telanjang, mereka ahli maksiat, dan mereka mengajak wanita lain melakukan maksiat juga. Jadi, kalau kita tanya, kamu beriman tak kepada Rasulullah? Beriman? Ya, saya yakin Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu Nabi. Kalau kamu benar beriman, kamu tidak akan berpakaian begini.
Sebab iman itu disebut dalam hadis Nabi, laisal imanu bitamanni. Iman itu bukan kata-kata angan-angan kosong. Walakin ma wukira fi qalbi wa sadaqa wa amalu. Tapi iman itu apa yang diyakini dalam hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Sebab itulah, jika benar kita beriman dengan apa yang Nabi sebut kelebihan ibadah korban, bukti beriman, tindakan. Kalau kita belum sampai peringkat bertindak, kita masih lagi sangat nipis ataupun hakikat sebenarnya kita belum sampai betul-betul kepada percaya. Belum betul-betul yakin. Sebab kalau orang yang yakin, dia sanggup korbankan apa saja untuk buat ibadah korban. Sebab ramai mana yang minta maaf ya, pergi melancong, hotel satu malam pun 400, 600 mampu. Beli handbag 1,000 lebih, 400, 300 mampu. Bila sampai ibadah korban, keluar ayat kurang mampu. Pergi tiket flight ke Semenanjung berapa ibu ayah? Subhanallah, pergi makan kadang satu keluarga sambut hari lahir. Tak apalah, setahun sekali habis 1,000 lebih, belanja ramai-ramai. Buat open house raya hari tu berapa habis? Beli sofa baru, langsir baru, semua baru, itu baru. Subhanallah. Jadi adakah benar apabila kita sampai seruan untuk melakukan ibadah korban? Adakah benar ataupun kita menipu diri kita? Dan kita tidak boleh tipu diri, apatah lagi menipu Allah. Bila kita kata kita tidak mampu. Macam saya ni mendesak-desak kan? Macam mendesak-desak. Ustazah ni macam bagi tekanan suruh buat ibadah korban. Macam suruh rasa berdosa tak buat ibadah korban ni. Masya Allah. Kalau boleh rasa macam tu, saya syukur. Sebab kesedaran untuk melakukan ibadah korban sekarang semakin menurun. Kerana ada suara yang menyedap-nyedapkan. Tak apalah, sunat saja. Alah, kita bukan orang kaya bolehlah buat. Kita tinggal tunggu daging saja. Subhanallah, muslimin-muslimat. Tetapi berangan-angan masuk syurga Allah. Berangan-angan untuk masuk syurga tanpa dihisap. Tetapi bila datang seruan untuk menguji, sanggup tak kamu berkorban untuk dapat redha Allah? Sanggup tak kamu berkorban? Kita tidak dituntut untuk melakukan korban sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu peristiwa korban ini memang ada kaitan dengan peristiwa besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita tahu Nabi Ibrahim itu adalah nenek moyang kita kan. Subhanallah, Nabi Muhammad keturunannya daripada Nabi Ibrahim, daripada jalur Nabi Ismail alaihissalam. Sebab itu ciri-ciri ibu bapa yang soleh dan soleha, dia sangat mencintai ibadah korban. Kerana cerita ini kisah seorang bapa yang soleh, ibu yang soleha, dan seorang anak yang soleh, iaitu Nabi Ismail alaihi salam. Ini lambang sebuah keluarga contoh. Dan jika benar kita nak menjadi satu keluarga contoh, sebuah keluarga di syurga, sangat membesarkan ibadah korban. Saya dibesarkan oleh ibu ayah yang memang beri penekanan tentang ibadah korban. Bahkan kami daripada kecil lagi, bergilir daripada tahun ke tahun, setiap anak akan buat korban. Bukan sebab ibu ayah mampu ke, kaya ke, bukan. Tahun ini kakak, tahun depan saya pula, tahun selepas itu adik pula. Maksudnya mak ayah buat korban, lepas tu adik-beradik ikut giliran. Ketika sampai tak saat saya masih ingat masa tu ayah menyerahkan duit. Lebih kurang 400 lebih. Oh, kita baru sekolah rendah dapat duit, ke sekolah menengah begitulah. 400 lebih itu besar sangat tu. Lepas tu kita pun tanya, ini untuk apa? Ini untuk Asma berniat korban. Sekarang duit ni ayah bagi pada Asma. Jadi Asma serahkan balik pada ayah, Asma lafazkan yang Asma buat ibadah korban. Sebab dibimbangi, kalau ibu bapa kata ini korban untuk anak, tapi anak tu tak tahu pun dia buat korban. Anak tu tak berniat pun untuk buat pengorbanan tu. Jadi begitu kaedah ayah saya mendidik. Dan bila saat ibadah korban sampai diceritakan begini. Adakah ayah saya ustaz, tuan guru? Tidak. Mak saya guru fizik.
Guru sains. Bukannya ustazah, tetapi memang jalur ayah mak tu tok guru lah. Buka pondok, buka madrasah, Tuan Guru Haji Abbas, Sekolah Tok Jiring tu. Sama juga atuk. Itu ibu, sebelah jalur. Sebelah ayah ini businessman. Memang peniaga-peniaga semua. Tetapi kefahaman agama ini bukan hanya untuk golongan dalam golongan agamawan. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya pernah jumpa seorang makcik datang bawa tabung. Ustazah nak buat korban dengan NGO Ustazah. Rupanya dia kumpul duit 1 tahun. Dia bukan orang senang, orang susah. Kalau di kalangan tu fakir miskin juga, terima bantuan selalu. Tapi bila sampai ibadah korban, Masya Allah, dia muncul bau simpanan-simpanan. Dia cari, serah dengan menangis. Ya Allah, terimalah korbanku, Ya Allah, terimalah korbanku. Kita tahu kisah Nabi Ibrahim AS. Walaupun akhirnya Nabi Ibrahim tidak berlaku sembelih anaknya Ismail. Tetapi Nabi Ibrahim telah membuktikan kepada Allah, berjaya menyembelih rasa cinta kepada anak. Apa maksudnya? Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Nabi Ibrahim diberi gelaran Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa diberi gelaran kekasih Allah? Sebab apa jua yang Allah tes, Nabi Ibrahim lulus. Saat diuji dengan ayah, Nabi Ibrahim lulus. Siapa tak sayang ayah? Nabi Ibrahim panggil, wahai ayah kesayanganku, wahai ayahku sayang sekian-sekian. Tetapi bila ayah sendiri tidak mahu mengakui Allah sebagai Tuhan, Nabi Ibrahim akur. Subhanallah, sabar. Nabi Ibrahim diuji tidak diberikan anak. Setelah umur 80 tahun lebih, lalu dikurniakan anak yang pertama namanya Ismail. Lalu bertambah-tambah cintanya kepada Ismail yang dinantikan selama berpuluh-puluh tahun. Sudah tentu sangat mencintai si kecil ini. Dijaga, dibelai macam kita lah. Bila nampak Nabi Ibrahim mula cintanya besar kepada anak, Allah uji dengan perintah tinggalkan anak di gurun pasir. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim berjaya lulus ujian Allah. Tinggal. Kerana besarnya cinta kepada Allah, apa jua perintah Allah walaupun tidak logik dengan akal akan dibuat. Demi bukti kepada Allah, cinta kepada Allah jauh lebih besar daripada cinta pada anak. Walaupun tidak ada jaminan apa pun di padang pasir itu. Tidak mempersoalkan sedikit pun, ya Allah berilah perintah lain, jangan perintah tinggal anak macam ni. Tidak. Terus buat tanpa ragu-ragu. Kemudian setelah sekian lama berpisah jauh, Nabi Ibrahim ke Palestin tinggalkan anak di Mekah. Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah dengan anaknya Ishak, kemudian Siti Hajar dengan anaknya Ismail. Lalu satu ketika Allah perintahkan untuk kembali ke Mekah. Berlakulah pembinaan dengan anak yang masih kecil ini, mungkin kanak-kanak ataupun remaja, ketika umur Nabi Ismail alaihissalam. Diperintah untuk membangunkan Kaabah. Allahu Akbar. Dan satu ketika Nabi Ibrahim diberi melalui mimpi untuk sembelih Nabi Ismail. Lalu bila ditanya, apa pendapatmu wahai Ismail? Apa jawapan anak yang soleh? Laksanakanlah ya wahai ayahku. Bukan si anak ni, janganlah itu mimpi je tu ayah, itu mainan tidur, Tidak. Nabi Ismail alaihissalam, Allahu Akbar, kedua-duanya adalah hamba Allah yang saleh. Tanpa ragu-ragu, maka berlakulah situasi, telah pun dipegang pisau dan sebagainya. Dan akhirnya memang tidak berlakulah sembelih ke atas. Tapi yang sedang berlaku apa dia? Nabi Ibrahim berjaya membuktikan baginda Nabi SAW, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ini menyembelih rasa cintanya kepada anak. Anak, suami, isteri, keluarga, diri kita, semua ini lambang cinta terhadap dunia. Betul ke tidak? Jangan salah faham pula ya. Bukan maksud saya ini dunia tak perlu sayang, suami tak perlu sayang. Tetapi itu semua bahagian dunia. Subhanallah. Apa yang kita nikmati kasih sayang pada suami, anak, semua ini bahagian dunia. Kadang-kadang Allah test kita. Sanggup tak kita korbankan 750, 1,000 duit kita daripada simpanan untuk membuktikan cinta kita kepada Allah? Kalau Nabi Ibrahim diuji, sanggup tak korbankan anak untuk membuktikan cinta Nabi Ibrahim kepada Allah? Nabi Ibrahim lulus. Allahu Akbar.
Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dah 8.30 dah. InsyaAllah lepas kita solat isyak, saya masih tunggu muslimat, jadi solat dengan tenang ya. Nanti kan nanti ustazah sudah balik, macam mana ni semayang ni kan, imam pula baca panjang. Kita tunggu, subhanallah. Walaupun saya sudah jamak siap-siap tadi kan, Masya Allah. Saya pun ingin berjumpa dengan muslimat sekalian. Jangan risau, salat dengan tenang, korbankanlah perasaan kita ya. Fokus betul. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, auzubillahi minasyaitanirrajim, pasal berkaitan dengan salat. Allahu Akbar. Ustaz tolong saya ya. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Innani anallaha la ilaha illa ana wa aqimis salah fa'budni dulu. Aqimis salah li zikri. Betul, subhanallah. Firman Allah ni sangat nak kata apa ya, bila kalau kita baca tu meremang bulu roma. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innani anallaha, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Innani anallaha, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, maka beribadah, sembahlah aku. Aqimis salah li zikri, dirikanlah salat untuk mengingatiku. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi ketika solat kena ingat selalu, sebagaimana firman Allah ini. Allah minta, Allah perintahkan kita masa solat ingat Allah. Tapi kadang mungkin nanti lepas solat duk ingat nak korban dengan siapa ni ya. Mau hubungi siapa ya? Jumpa imam kita. Mudah-mudahan pada tahun ini, subhanallah, Allahu Akbar, bila datang je walaupun perkara baik dalam solat, kita kena tepis. Ada orang kata, ustazah, masa mesyuarat idea tak ada. Bila solat 10 idea datang. Ustazah, masa sebelum solat bincang-bincang dengan suami tak nampak jalan. Solat saja jalan terbentang luas. Ustazah, barang hilang dalam solat jumpa. Bila solat, mari ingatan. Tadi masuk, letak situ. Oh, ada pergi ke situ. Kalau boleh bercakap dalam solat, mungkin, ya, sudah tahu. Macam tu. Suami saya kadang-kadang kan, kalau barang saya tak jumpa, dia kata pergilah semayang, nanti jumpalah. Tapi memang betul, lepas semayang dah ingat dah letak mana, dah ingat dah. Syaitan membisikkan kita, dia tahu apa. Allahu Akbar. Bersama kita kan korin, yang sejak lahir dia dah kenal kita lebih daripada kita kenal diri kita. Dia dah tahu apa titik lemah kita. Ini orang ini kalau kacau suami dia memang kalah. Kalau jiran dia sabar, ini sabar, ini sabar. Suami dia hilang sabar. Suami satu hari tak basuh pinggan, hilang sabar dia. Tak sangkut kain plekat. Oh, kalau dari suami cepat marah dia. Syaitan tahu mana titik lemah kita, mana titik kuat kita. Syaitan bagi orang-orang yang baik macam ni, dia tak bisik, jangan korban, jangan korban. Tak. Dia bisik suruh tangguh saja tahun depan. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita belum pasti akan hidup lagi pada tahun depan. Anggaplah ini peluang terakhir kita untuk buat ibadah korban. Anggaplah ini peluang terakhir kita untuk dapat kelebihan yang paling dicintai Allah pada hari Aidul Adha, iaitu ibadah korban. Dan sebut pasal takwa, bila buat ibadah korban, dengan takwa tu dia bukan pada berapa harga binatang dan sebagainya. Pilihlah korban yang terbaik mengikut kadar kemampuan kita. Kalau mampu seekor, ambil seekor. Paling afdal 1 ekor binatang yang besar. Kalau mampu unta, siapa nak buat korban dengan unta? Berapa harga seekor unta? Seekor unta lebih kurang dalam 25,000 saja. Betul ni, kami pernah beli unta tapi bukan buat korban ya. Untuk ladang ternak. Sebab ada orang memang minta buat korban dengan unta. Kita order awal-awal lagi daripada luar negara. Harga unta yang sederhana lebih kurang 25,000. Masya Allah. Sebab dia niat nak buat yang terbaik. Apa binatang yang paling besar, paling mahal? Seekor unta. Turun rendah sikit, seekor lembu. Turun rendah sikit, seekor kambing. Nabi pernah buat 2 ekor kambing. Maksudnya digabungkan buat ni. Kalau orang tanya korban afdal di tempat sendiri ataupun jika ada fakir miskin,
afdal di tempat sendiri. Jika di tempat sendiri itu memang semuanya terlebih daging, nampak orangnya pun terlebih daging, ataupun memang selalu makan daging, tak ada orang susah nak, maka ketika itu boleh insya-Allah afdalnya memberi kepada fakir miskin, kerana di antara sunnah afdal binatang korban, semua korban itu diberikan kepada asnaf fakir miskin. Dan kita boleh ambil 1/3. Tapi yang lebih dituntut semuanya diberikan kepada asnaf fakir miskin. Jadi untuk memperolehi kelebihan itu, jika tidak ada fakir miskin di sekitar kita, tapi saya percaya di sini masih ramai lagi asnaf fakir miskin. Dan kita mendoakan insya-Allah tuan imam kita, pihak masjid ini kan dihubungi orang kampung dan sebagainya untuk berbondong-bondong beramai-ramai membuat ibadah korban. Masya-Allah. Ya, dan pihak masjid akan membahagi-bagikan daging ini kepada mereka yang memerlukan sampai ke kampung-kampung dan sebagainya. Masya Allah. Dan bila buat ibadah korban itu, kita lafaz tu dengan hati. Biar masa lafaz tu, ibadah korbanku ini ya Allah, kan, untuk diriku, untuk keluargaku dan sekian, mohon Allah menerima korban kita dan mohon supaya Allah meningkatkan takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Terima kasih kepada semua. Mohon maaf salah dan silap. Sehingga kita bertemu lagi insya-Allah. Ada program di sekitar ini juga kan besok. Dan di belakang muslimin-muslimat. Okey ya. Oh, ramai juga rupanya. Kenapa saya macam nak cakap Indonesia kan? Tiba-tiba ya, padahalnya tapi sini dia kalau Sabah tu macam Indonesia sikit kan. Sarawak pun lebih kurangnya. Sarawak bukan baku kan. Kita kame ni kan, saya kame, kita awak, kame bimbang salah kelakar. Betul tak? Kame bimbang salah cakap, kame bingung salah kelakar. Jadi kami minta maaf. Masya Allah. Subhanallah, muslim-muslimat. Di belakang kita ada bawa barang dagangan. Bukan dengan unta ya, dengan kapal terbang. Kosnya Masya Allah. Kos saja. Pos dulu barang-barang sebab kita tengok respon ramai orang Sarawak kata Ustazah bawa buku, bawa ini. Jadi kita menjangkakan habis licin terus malam ini. Boleh ya? InsyaAllah. Subhanallah. Memang hantar pos saja tu berbelas ribu rupanya. Bagaimana ya kalian order barang daripada Semenanjung kan? Allahu Akbar. Sabarlah ya hidup di dunia sementara, menunggu untuk ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Siapa nak buat ibadah korban dengan kami pun kami uruskan, yang luar negara ke dalam negara dan sebagainya. Tapi hubungi dulu pihak masjid dan jangan tinggalkan rumah Allah ini tanpa sedekah. Kita mesti tinggalkan bekas kesan kita datang rumah Allah, iaitu sedekah. Masjid ini akan jadi saksi sebagaimana hadis Nabi, sadaqatun burhanun. Sedekah itu saksi. Kita pergi mana-mana rumah Allah, masjid, jangan balik tanpa kita bagi sedekah. Semua ini akan jadi saksi. Kalau 50 masjid, 100 masjid terbagi sedekah, semua rumah Allah itu akan jadi saksi akan sedekah kita. Subhanallah. Ada buku yang terbaru tentang hijrah. Kemudian ada buku-buku tentang keluarga, doa-doa. Subhanallah, tiada hari berlalu tanpamu. Ini berkaitan dengan Al-Quran. Dan buku yang paling terbaru iaitu Ada Syurga di Rumahmu. Ada Syurga di Rumahmu ini buku praktikal ibu-ibu. Tajuknya antaranya dalamnya ada syurga, ya, ada angkat buku, ya. Nanti kita sign, mana-mana yang beli buku saya tunggu untuk sign. Ada syurga di dapurmu, ada syurga di bilik tidurmu, ada syurga di ruang tamu. Maksudnya buku ini adalah mengumpulkan apa amalan-amalan sunat Nabi yang Nabi buat bila di dapur, di ruang tamu, di bilik tidur. Subhanallah, di ruang ibadah. Jadi ia akan memberikan kita panduan nak membina syurga di dalam rumah. Siapa yang betul-betul nak syurga Allah, ciri-cirinya adalah ketika hidup di dunia lagi, dia jadikan rumahnya ibarat seperti syurga. Bagaimana mereka yang menghidupkan sunnah Nabi di dalam rumahnya. Wallahu alam. Terima kasih sekali lagi. Sayang ya. Ya. Kita Encik suami tanya,
nak sign tak? Ya, tadi saya cakap tak sebelum datang sebab rasa tak larat. Tapi bila tengok semua wajah-wajah ahli syurga ni, bakal-bakal ahli syurga insya-Allah, amin rabbal alamin. Wajah bercahaya, wajah-wajah penuh kasih sayang. Insya-Allah saya akan tunggu. Barisan panjang macam mana pun kita habiskan insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah Ustaz, saya nak cakap terima kasih juga yang melihat di ni, lebih kurang 4,000 lebih yang turut menonton. Terima kasih banyak-banyak, masya-Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Jadi tenang dulu. Sabar. Jadi para jemaah semua, ini satu kempen yang kira belum akhir waktunya untuk ajak berkorban. Takkan besok bagi hari nak korban baru nak ceramah korban, nama dah tutup. Jadi inilah waktu terbaik untuk korban. Nabi SAW mengatakan 3 perkara yang wajib pada sunat bagi kami. Yang pertama adalah korban, yang kedua adalah solat witir, dan yang ketiga adalah solat duha. Jadi satu salah faham kita anggap kita buat korban nanti juga lepas. Jadi ini tak perlulah. Yang kita buat adalah korban, insya-Allah. Mudah-mudahan ini sampai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum saya menangguhkan majlis pada malam ini, sebentar lagi kita akan solat Isya berjamaah. Dan dalam solat Isya berjamaah kita akan bagi laluan kepada Ustaz dan Ustazah untuk menjamu kira di belakang. Para jemaah wanita khususnya tolong jangan turun Ustazah nanti, jangan ganggu. Jadi kita solat sesiap jemaah dan Ustazah janji insya-Allah selesai solat akan masuk semula ke masjid dan akan melayan kepada di sinilah akan melayan kepada wanita-wanita syurga insya-Allah. Wabillahi taufiq. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.